Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Mari kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini dengan tajuk bersopan santun. Objektif pembelajaran diharapkan pada akhir pembelajaran murid dapat mengetahui maksud ayat penyata dan dapat membina ayat penyata berdasarkan bahan. Mari cikgu terangkan dahulu apa maksud ayat penyata. Ayat penyata menyatakan maksud atau kenyataan dan ayat penyata ini dikenali sebagai ayat berita atau ayat keterangan. Mari kita tengok gambar. Di dalam gambar terdapat seorang perempuan yang sedang menyiram pokok. Jadi mari kita cuba bina ayat penyata. Ayat yang pertama kita berikan namanya iaitu ibu. Ibu sedang buat apa? Menyiram pokok bunga. Ibu menyiram pokok bunga. Kemudian mari kita cuba bina ayat yang kedua. Mari kita tengok keadaan pokok bunga ini. Adakah pokok bunga ini layu ataupun subur? Jadi jawapannya pokok bunga hidup subur. Ini merupakan contoh ayat penyata. Murid diminta untuk rujuk buku teks muka surat 93. Dengarkan petikan yang akan dibaca oleh guru. Bersopan santun. Duduk bersila. Ayatnya, jagu duduk bersila dengan sopannya. Mari kita lihat gambar yang kedua iaitu menutup hidung dan mulut. Ayatnya, Normi menutup hidung dan mulut dengan sehelai sapu tangan ketika bersin. Kalau tengok di dalam gambar, Normi ada memegang sehelai sapu tangan. Yang ketiga, menutup mulut. Amin menutup mulut semasa menguap. Kalau tengok di dalam gambar, dia sedang menutup mulut. Dan gambar yang keempat, berjabat tangan. Siapa ini? Mari kita berikan nama. Contohnya, Jagu dan Amin berjabat tangan. Kita berikan nama dia Jagu dan Amin. Dan yang kelima, mari kita lihat di dalam gambar suasana di kantin. Murid-murid sedang beratur untuk membeli makanan. Jadi ayat yang boleh dibina iaitu murid-murid beratur semasa membeli makanan di kantin. Sekarang murid diminta untuk buka buku aktiviti jilid 2 muka surat 19 dan juga muka surat 20. Mari kita bincangkan tugasan untuk muka surat 19. Murid diminta untuk susun perkataan untuk membina ayat penyata. Dia telah memberikan perkataan tetapi susunannya tidak betul. Mari kita tengok nombor 1. Dan pejabat pos Nizam ke ayahnya. Jadi jawapan dia Nizam dan ayahnya ke pejabat pos. Kita tengok yang kedua. Pelanggan giliran para menunggu. Kita tengok di dalam gambar keadaan dia di dalam satu tempat. Jadi jawapan dia para pelanggan menunggu giliran. Jadi kita tuliskan kembali jawapan yang lengkap. Para pelanggan menunggu giliran. Nombor 3, bising tidak berbuat Nizam. Kita tengok gambar ada poster tolong senyap. Jadi jawapan dia Nizam tidak berbuat bising. Jawapan lengkap dia tolong tuliskan Nizam tidak berbuat bising. Nombor 4, buku di membaca dia kerusi. Okey, kita tengok gambar siapa? Dia, Nizam sedang baca buku dekat mana? Kerusi. Okey, jadi jawapan dia dekat sini kita pilih dia. Okey, sebab kat sini dia besar. Dia membaca buku di kerusi. Kita tuliskan jawapan yang lengkap. Dia membaca buku di kerusi. Okey, kita bincangkan untuk nombor 5. Di Nizam membayar ayah kaunter bil. Kita tengok di dalam gambar Nizam dan ayahnya berada di kaunter. Okey, jawapan dia ayah Nizam membayar bil di kaunter. Jadi jawapan lengkap dia ayah Nizam membayar bil di kaunter.
Untuk tugasan 2, mula boleh buka muka surat 20, tulis ayat penyata berdasarkan gambar. Jadi sebelum bina ayat, kena tengok gambar dahulu. Kita tengok yang pertama, suasana di dalam kelas iaitu murid-murid berdiri semasa cikgu masuk di dalam kelas. Jadi jawapan dia, murid-murid berdiri semasa guru masuk ke dalam kelas. Kita tengok gambar yang kedua. Okey, murid-murid ni sedang beratur. Kenapa dia beratur? Sebab nak naik bas sekolah. Jadi kita boleh bina ayat mereka beratur ketika menaiki bas sekolah. Gambar yang ketiga, kita boleh lihat Nizam. Dia sedang buat apa? Membuang sampah. Dekat mana? Dekat tong kita semula. Jadi kita boleh bina ayat Nizam membuang sampah ke dalam tong kita semula. Okey, gambar keempat, kita boleh berikan nama pada dia. Contohnya Azri. Azri sedang buat apa? Menyapu sampah. Dekat mana? Dekat kawasan taman permainan. Jadi ayat yang boleh dibina, Azri menyapu sampah di taman permainan. Dan yang kelima, ada seorang lelaki sedang buat apa? Mengisi tabung. Tabung untuk bantuan mangsa banjir. Jadi kita boleh bina ayat, dia mengisi tabung bantuan mangsa banjir itu. Okey, baiklah, jadi diharapkan murid-murid dapat lengkapkan tugasan muka surat 19 dan 20. Sekian, terima kasih dan kita akan berjumpa lagi.